Okey, ada setengah pemilik ni dia merasakan dengan membayar caj pengeluaran tu seharusnya dia merangkumi semua. Diorang fikir macam kenapa nak kena bayar cukai taksiran sedangkan saya dah bayar yuran penyelenggaraan bangunan. Macam mana tu? Selamat pagi, apa khabar anda semua? Selamat kembali dalam rancangan Coffee Talk COB KL, Pengurusan Bangunan Berserata bersama Ayu Suhaimi sebagai moderator anda pada hari ini. So hari ini dalam studio kita ada special guest iaitu Cik Marzana binti Mat Jelas, merupakan Ketua Penolong Pengarah dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat datang Puan. So apa khabar, sihat? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Kalau tak sihat saya tak datang ini. Okey. Kenapa pemilik petak strata kena bayar cukai pintu, cukai petak dan caj pengeluaran? Itu topik kita pada hari ini. So hari ini kita akan kongsikan kepada anda berkenaan kepentingan dalam membayar cukai pintu, cukai petak dan caj penyelenggaraan itu sendiri. So, Puan, adakah anda sudah bersedia? Okey. Okey, seperti mana yang kita ketahui dalam membeli harta tanah di Malaysia, pemilik sering terlepas pandang atau kurang berpengetahuan dalam menguruskan caj yang berkaitan dengan harta tanah di Malaysia ni. So, selain daripada bil utiliti, cukai petak dan cukai taksiran, perkara tersebut memainkan peranan yang penting dalam perancangan kewangan isi rumah anda. So, begitu juga dengan caj pengeluaran bila anda membeli harta tanah jenis berserata di Malaysia. So, walau bagaimanapun, pemilik still lagi tak dapat nak bezakan antara ketiga-tiga pembayaran caj atau caj dan cukai tersebutlah. So, apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan cukai taksiran, caj pengeluaran dan juga cukai petak tersebut? Okey, sebelum saya terangkan dengan lebih terperinci apa maksud cukai taksiran, cukai petak dan yuran penyelenggaraan bangunan ni, saya nak ucapkan terima kasihlah sebab kena menjemput saya untuk sesi Coffee Talk ni. Okey, sebenarnya cukai petak ni, kalau orang tahu cukai tanah, sebenarnya orang tahulah cukai petak sebab cukai petak ni dia menggantikan cukai tanah sebenarnya. Okey, maksud sebenarnya cukai petak ialah cukai yang dikenakan kepada setiap pemilik hak milik strata, di mana macam saya cakap dia menggantikan pengenaan cukai tanah. Okey. So dia sebenarnya bukan cukai yang orang cakap tambahan kepada cukai tanah. Bukan double cukai lah. Bukan double cukai. Okey. Manakala bagi cukai taksiran pula, maksud dia ialah dia dikenakan ke atas pemunya pegangan berkadar, iaitu pemilik lah, kalau istilah yang lebih tepat orang cakap lebih senang difahami ialah pemilik yang mana terletak di kawasan pihak majlis atau pihak berkuasa tempatan. Kalau ada contoh kalau dekat Kuala Lumpur ni, of course lah pihak berkuasa tempatannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan dia dikenakan ke atas segala jenis harta lah, kediaman, industri dan sebagainya lah, dan dia wajib dibayar lah. Manakala yuran penyelenggaraan tersebut adalah di mana caj yang dikenakan atau dipungut oleh pihak badan pengurusan, contoh JMB MC, untuk mengurus dan menyelenggara apa ni orang panggil kawasan pemajuan berserata. Okey. So, kiranya tadi berkenaan pihak yang bertanggungjawab yang mengenakan cukai taksiran, cukai petak dan caj pengeluaran tu, boleh tak Puan ulang balik berkenaan siapa yang bertanggungjawab sebenarnya tu? Setiap tiga-tiga charge ni atau cukai ni, walaupun nampak dia lebih kurang sama, tapi sebenarnya dia melibatkan pihak yang berbeza. Contohlah macam saya cakap tadi, kalau yuran penyelenggaraan bangunan ni diketuai oleh badan pengurusan.
badan pengurusan tu JMB mungkin, badan pengurusan bersama. Kalau dah keluar milik strata, badan pengurusan. Kalau masih lagi tak dilantik JMB atau MC, dia masih bagi bawah maju. Tapi kalau anda kata kalau macam cukai taksiran atau cukai pintu, orang kata kalau dekat Johor cukai harta orang panggil, dia dikutip oleh pihak berkuasa tempatan. Contoh macam saya cakap lah, kalau dekat Kuala Lumpur ni, Dewan Bandar Kuala Lumpur. Kalau dekat dekat seberang Perai, Majlis Bandaraya Seberang Perai dan sebagainya lah. Dan juga kalau cukai tanah ni dikutip oleh pihak berkuasa negeri melalui Pejabat Tanah dan Galian. Kalau dekat KL ni, of course lah Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Alright, okay. So jelas ya, jelas dan padat dia punya jawapan tu. So okay, mungkin Puan boleh ceritakan tujuan kenapa cukai taksiran, cukai petak dan caj penggeraan ni dikenakan kepada pemilik petak. Okey, sebenarnya dia tujuan dia lebih kurang sama, maksud dia lebih kurang sama, tapi dia punya pengenaan tu sebenarnya berbeza. Sebagai contoh, dah pihaknya berkuasa tempatannya dan orang yang mengutipnya orang berbeza, maka tujuannya adalah berbeza. Okey, sebenarnya macam saya cakapkan tadi, cukai petak ni menggantikan cukai tanah. Kenapa dikenakan cukai petak? Sebab dia lebih sistematik, lebih telus, dan kalau dulu kalau cukai tanah, kalau untuk pemerintah berserata dikutip oleh pihak badan pengurusan, and then baru pergi bayar dekat pejabat tanah. Tapi sekarang ni dia lebih, orang cakap lebih mudah. Lebih mudah, di mana dia terus bayar ke pihak pejabat tanah. Itu antara tujuan lah kenapa cukai petak ni dikenakan. Manakala yuran penyelenggaraan bangunan ni dia dikenakan untuk mengurus dan menyelenggara kawasan pemerjaan strata ni, terutama bahagian common area atau orang cakap harta bersama, supaya dia lebih dapat diurus, bangunan tu dapat diurus dengan baik dan lebih, orang cakap, memuaskan, lebih cantik. Ya, betul. Tapi kalau untuk cukai taksiran ni dia guna untuk tujuan pembandaran. Bendaan pembangunan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kalau PBT-nya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kalau untuk Kuala Lumpur lah, supaya untuk apa orang cakap, untuk kemudahan awam, menyelenggara kemudahan awam, membangunkan dewan awam dan sebagainya. Okey. So, rasanya anda semua mesti nak tahu apa sebenarnya akta yang terlibat bila yang berkaitan dengan cukai taksiran. Apa akta yang terlibat dengan cukai taksiran? Kalau akta yang terlibat dengan cukai taksiran ialah kita tengok akta kerajaan tempatan. Kita ni bawa PBT, so di bawah akta kerajaan tempatan. So itulah akta yang kita guna pakai bahagian 15. Boleh tengok selak-selak aktanya, boleh tengoklah apa sebenarnya yang tergandung dalam akta tu. Okey, kalau macam caj penggeraan, Puan macam mana? Dia akta pengurusan strata 2013. Orang kata kalau orang paling suka sebutlah akta 757. Hilang dia punya akta pengurusan strata 2013 tu. Okey, selalunya pemilik ni dia kalau nak tunggu cukai taksiran, dia nak tunggu caj penggeraan, mesti nak kena tunggu surat sampai dekat post-box lah apalah. Ada tak cara macam mana pemilik nak semak cukai taksiran, cukai penyelenggaraan, cukai petak tersebut? Sebab ada setengah orang ni dia tak mahir tahu dengan teknologi, dia tak pandai nak Google ke apa kan. So mungkin Cik Ma boleh kongsikan macam mana pemilik kat luar sana bagaimana nak semak cukai-cukai dan caj tersebut lah. Dia sebenarnya konsep dia sama dengan bank. Kalau kita kena bayar tiap-tiap tahun, kita sepatutnya dah aware dah sebenarnya pemilik-pemilik ni. Dia sepatutnya aware tau. Tapi yalah, tak apalah. Kita bagilah peluang, kita nyatakan juga kat mana sebenarnya. Kita tahu kan. Okey, kalau anda kata kalau yuran penyelenggaraan, okey, kita boleh tanya dekat pejabat pengurusan. Okey, kalau anda kata diorang ni mungkin ada pejabat pengurusan yang lagi advance, mungkin diorang ada portal sendiri, diorang ada apa, mungkin diorang boleh wawarkan melalui portal dan sebagainya atau melalui laman web dan sebagainya. Okey, boleh check. Kalau untuk yuran penyelenggaraan boleh check dengan pejabat pengurusan lah. Tapi kalau untuk cukai tanah, cukai petak atau cukai tanah, boleh check dekat atau boleh semak dekat portal PTG itu sendiri dan juga kaunter-kaunter di PTG di seluruh Malaysia. Kalau dekat KL ni of course lah, kita tahu kaunter PTG, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, sebelah Dataran Merdeka tu ada satu pejabat tanah, so boleh check dekat situ. And then kalau untuk dekat di BKL pula kita ada aplikasi mudah alih, Mobis kan, dan juga kita boleh ada portal iaitu
Customer Service Portal, okay, CSSP namanya. And then juga kalau anda kata kita macam tak aware lah tentang aplikasi-aplikasi ni, kita boleh pergilah kaunter-kaunter pembayaran di BKL. Okay, I get it. Okay. Okay, ada setengah pemilik ni dia merasakan dengan membayar caj penggunaan tu seharusnya dia merangkumi semua. Diorang fikir macam kenapa nak kena bayar cukai taksiran sedangkan saya dah bayar yuran penyelenggaraan bangunan. Macam mana tu? Tak ada. Tadi dah diterangkan sebenarnya daripada awal. Pihak berkuasa tempatan orang cakap dia punya aktanya berbeza. Memang berbeza. Memang berbeza. So, kita kena bayarlah. Kalau untuk yuran penyelenggaraan ni untuk kawasan guna sama saja. Untuk akta dalam kediaman berserata saja. Tapi, macam saya cakapkan tadi sebelum ni, kalau cukai taksiran tu untuk lebih kepada pembangunan dan pembandaan di Kuala Lumpur. Macam kemudahan awam dan sebagainya. That's why lah orang cakap kita kena tengok perbezaan tu. Sebab kalau macam caj penggunaan sendiri dalam skim pemajuan. Tapi kalau cukai taksiran dia lebih meluas orang cakap. Kita punya pembangunan tu untuk kemudahan awam untuk kita sebagai rakyat ni. Faham? Okey. Ada certain owner yang dia kata kenapa cukai taksiran perlu dibayar sedangkan dia ni tak terima pun sebarang perkhidmatan. Pengangkutan sampah, laluan, penyediaan lampu jalan, longkang, parit dan sebagainya oleh kalau majlis kita of course lah Dewan Mendaya Kuala Lumpur. Boleh tak Puan ceritakan? Dia sebenarnya kalau anda kata terletaklah dalam kawasan di BKL dan diisytiharkan sebagai kawasan di BKL maka dikenakan caj cukai dan isytiharkan sebagai kawasan operasi dan sebagainya, kita kena bayarlah cukai taksiran. Dengar tu, okey. Pemilik petak di luar sana ataupun owner-owner kat luar sana perlu membayar cukai taksiran, caj penggunaan dan juga cukai petak. Berdasarkan bulanan ataupun tahunan lah kan, betul? So, okey. Ada setengah pemilik yang beranggapan, okey tak apa, tak bayar pun tak apa. Bukannya di BKL kenakan tindakan pun. Boleh ke Cik Mazana menceritakan apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada pemilik yang tidak membayar cukai taksiran? Okey, sebenarnya jangan anggap kita tak bayar cukai taksiran, kita terlepas dari peruntukan undang-undang. Okey. Sebenarnya kalau kita tak bayar cukai taksiran, kita akan diberi notis borang E kepada pemilik atau pemunya pegangan ni lah. So, kalau anda kata kita tak bayar juga pada tempoh yang ditetapkan, kita akan kenakan denda lewat. Tapi kalau gagal juga ada tunggakan, kita boleh pihak majlis atau pihak berkuasa tempatan boleh mengenakan penahanan harta alih dan melelong harta alih tersebut. Tapi kalau anda kata memang culas langsung tak nak bayar, kita boleh bawa saman, kita boleh kenakan saman dan kita boleh isytiharkan muflis kepada pemilik atau pemunya pegangan berkadar tersebut dan seterusnya kita melelong harta tanah tersebut. Okey Cik Ma, adakah dengan menukar nama dekat pejabat tanah secara automatiknya dia akan sama maklumat tu dengan cukai taksiran? Tak, sebenarnya tidak. Jangan sekali-kali fikir bila menukar nama dekat PTG tu, kita sekarang automatiknya akan bertukar nama dekat Bea Cukai Taksiran. Macam saya cakapkan tadi, saya dah terangkan tadi, aktanya pun berbeza, pihak yang berkuasa tempatan berbeza. Buat masa ni tak adalah integrasi macam tu lagi. So, kalau tak tukar nama dekat kalau tukar nama dekat PTG, dia tidak akan bertukar dekat dekat cukai taksiran. So, mana-mana pemilik yang buat pertukaran nama perlu datang kepada pihak di BKL. Contohnya kalau kat sini macam saya cakap tadi, untuk pihak berkuasa tempatan untuk Kuala Lumpur di BKL, datang kepada TGI buat pertukaran nama tu. Kalau tak buat pertukaran nama tu dekat pihak di BKL, kita boleh kenakan denda. Tidak melebihi RM2,000 jika disabitkan kesalahan dan juga boleh dipenjara tidak melebihi 6 bulan. So, hati-hati ya. Nanti kan kena kan, tiba dapat surat, jangan salahkan kami. Dengar itu tu. Memang dah ada dalam perintah akta, jelas tu sebenarnya. Okey, borang apa yang terlibat and dokumen apa yang perlu dilampirkan sekiranya pemilik nak buat penukaran nama tu? Okey, sebenarnya kita ada satu portal JEJPP sebab lepas ni kita akan buat pertukaran
nama secara online sepenuhnya sebagaimana yang diwar-warkan oleh Datuk Bandar tempoh hari. So untuk tu kita dokumen-dokumen kita perlukan salinan perjanjian beli, salinan kad penalan, bil cukai taksiran, kita perlukan kalau anda kata dah meninggal, kita perlukan lampirkan surat kematian tu. Untuk pertukaran nama disebabkan oleh pindah milik atau pembeli atau penjualan dan sebagainya, dia kena perlu lakukan dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh pindah milik lah. Tapi kalau dia tak kisah tau pembeli atau penjual, masing-masing ada tanggungjawab untuk membuat pertukaran nama tu. So kalau anda kata pembeli tak lupa, penjual boleh. Kalau pemindah milik lupa, penerima pindah milik boleh. Tapi kalau untuk kematian, dia dalam tempoh setahun selepas kematian. Alright, okay. So pemilik petak di luar sana, sekarang dah senang dah ada online. Tak perlu datang dekat office dah sekarang ni, okay? Okay. Soalan seterusnya, okay, berkenaan tempoh pembayaran yang dikenakan terhadap cukai taksiran, cukai petak dan juga caj pengeraan. Boleh tak Puan ceritakan berapa tempoh dia? Kalau untuk iuran penjara bangunan, kita kenakan setiap bulan bergantung tarikh tempoh akhir bayar tu. Kita bergantung kepada apa yang diluluskan dalam Mesyuarat Agung AGM atau EGM lah. Kalau untuk cukai taksiran, kita kena bayar 2 kali setahun. Penggal pertama, kita kena bayar sebelum 28 Februari. Dan penggal kedua sebelum 31 Ogos tahun berkenaan lah. So kalau tak bayar, kita akan kenakan denda lewat. Manakala bagi cukai petak, kita perlu bayar. Dia setahun sekali je cukai petak ni, setahun sekali, tapi kita perlu bayar sebelum 31 Mei. Kalau tak bayar, macam lah denda lewat atas kelewatan bayar tu. Memang ada faedah lewat bayar. Denda. Okey, denda. Okey. So, apa yang pemilik boleh lakukan sekiranya jumlah tunggakan dalam cukai taksiran tu sendiri di luar kemampuan beliau nak membayar tu? Ada tak cara-cara yang boleh membantu pemilik petak yang ada kalau ada kes macam tu lah? Sebenarnya kalau dibayar tiap-tiap tiap-tiap penggal tak ada pun di luar kemampuan sebenarnya. Tapi boleh bayar kan? Astro betul. Astro boleh bayar. Orang cakap pakai kereta mahal boleh bayar, wifi boleh bayar. Okey. Tak apa. Sebenarnya kalau anda kata dia memang orang cakap memang dah tertunggak dah terlalu lama, sebenarnya kalau macam saya cakapkan tadi, kalau anda kata dia bayar ikut jadual yang betul, dia sebenarnya tak ada isu pun tunggakan ni, kecuali kalau mungkin ada masalah yang kita pun tak ketahui, mungkin dia boleh buat bayaran secara ansuran, tetapi yang tu dia tertakluk pada terma dan syarat. Saya tak boleh kata kat sini okey confirm dapat, tak semestinya. So pemilik bolehlah buat surat permohonan dulu ke macam tu. Okay. Boleh datang ke kaunter-kaunter, berjumpa sendiri dengan pegawai-pegawai yang terlibat. Dia tak ada auto, setiap benda ni tak ada auto sebab dia memang dalam produk tukar akta telah nyatakan dengan jelas. Kan? Kita kalau akta dah jelas, kalau bank kita takut kan, setiap tahun kita bayar, setiap bulan kita bayar. Tapi sama juga dalam konsep ni. Okey, ada satu tempat dekat inilah kawasan rumah saya sendiri. Ada jiran saya tu dia kata cukai saya kenapa lebih tinggi daripada awak Padahal dia punya luas tu sama. Ada perbezaan ke? Dia sebenarnya luas, kita banyak mengambil faktor-faktor lah sebenarnya yang kita ambil kira dalam pengiraan cukai taksiran ni. Dia kadang-kadang tu kita nampak luas tu sama, sebenarnya luas tu tak sama. Sebenarnya kalau ada renovation dan sebagainya, ia akan membezakan cukai taksiran tu. Dari segi lokasi pun sebenarnya main peranan-peranan juga. Takkanlah kita tinggal dekat, walaupun sebelah menjebah, kalau PBT-nya lain mungkin berbeza juga. Bahan-bahan pembinaan, kegunaan dan juga kategori penggunaan tanah atau kelulusan pembinaan itulah sendiri. Dan jenis bangunan pun mengambil kira perbezaan kenapa dia berbeza daripada antara jiran dan jirannya lah. Okey. So, saya rasa macam
masa tu mencemburui kita. Okey. So, akhir sekali sedikit kata-kata daripada Cik Mazana sendiri untuk penonton semua. Mungkin Cik Ma boleh berikan sedikit dua kata kepada penonton berkenaan topik kita pada hari ini. Okey, sebenarnya bagi saya topik kita ni amat penting sebenarnya ya dalam memastikan semua pemilik bukan sajalah di Kuala Lumpur dan sebagainya, mungkin di kawasan lain juga faham sebenarnya apa yuran dan cukai yang perlu dibayar. Dan setiap benda ni mempunyai orang cakap perbezaannya yang tersendiri. So, jangan culas untuk membayar sebab benda ni adalah penting untuk kebaikan bersama. Jadi, dan saya harap jugalah ya apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat membantu mereka-mereka di luar sana lebih faham sebenarnya perbezaan antara cukai taksiran, yuran peninggalan bangunan dan juga cukai petak. Okey, untuk pertukaran nama melalui Bora ING tadi, okey, kita dah buat pelancaran dengan yang berbahagia Datuk Bandar. So, saya rasa kita boleh pertontonkan bersama-sama untuk tengok sebenarnya pelancaran ataupun portal kita iaitu portal EJPPH. So, saksikan. 3, 2, 1. Berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 160 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 menjelaskan bahawa adalah merupakan kewajipan penjual, pemberi milik dan pembeli penerima pindah milik untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa tempatan dalam tempoh 3 bulan selepas berlakunya penjualan harta atau pindah milik melalui borang I. Manakala bagi urusan selepas kematian pula adalah dalam tempoh 12 bulan melalui borang J. Kegagalan memaklumkan kepada PBT mengenai penjualan harta atau pindah milik boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Pemakluman ini penting bagi memastikan nama pemilik terkini didaftarkan sebagai pemilik baharu yang sah dan segala notis dan bil cukai taksiran akan dialamatkan kepada pemilik dengan berkesan dan tepat. Mendepani realiti komunikasi masa kini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL komited untuk menyediakan laman web yang mesra pengguna dengan kemudahan perkhidmatan dalam talian yang cekap dan berkesan memenuhi tuntutan semasa. Maka dengan itu, sistem e-penilaian dan hartanah telah dibangunkan yang mana sistem ini merupakan satu platform digital yang menyediakan perkhidmatan secara dalam talian bagi permohonan penukaran nama pemilik dan alamat surat menyurat cukai taksiran. Sistem e-penilaian dan hartanah ini dibangunkan untuk memudahkan pemilik-pemilik yang memiliki hartanah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk melaksanakan perkhidmatan secara dalam talian dengan lebih mudah dan cepat. Pemohon hanya perlu daftar di sistem e-penilaian dan hartanah, log masuk, isi maklumat, muat naik lampiran dan hantar. Kelulusan adalah dalam tempoh 1 hari bekerja dari penerimaan permohonan lengkap. Kelebihan sistem e-penilaian dan hartanah ini adalah dapat memudahkan rakyat, menjimatkan masa urusan, dapat melaksanakan proses kerja yang lebih efektif dan produktif. Ia juga selaras dengan matlamat DBKL dalam menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang mampan dan lestari. Layari ejpph.dbkl.gov.my. Okey, saya sangat suka topik kita hari ini tau. Ada penjelasan, ada video. Okey, tapi itulah masa sangat mencuburi kita. So, terima kasih Cik Mazana atas perkongsian hari ini. So, diharapkan anda di luar sana terkesan dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini dan pastikan anda menjalankan tanggungjawab anda sebagai pemilik petak untuk membayar cukai taksiran, cukai petak dan caj penggunaan. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain siaran di dalam rancangan Coffee Talk COBKL. Bye-bye.